بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفضل المحمود الرحيم الودود الملك المعبود المعروف بكمال الكرم والجود. أحمد الله على نعمه الممدود، صلاة وسلاما على مفرد العلم سيدنا وحبيبنا وشفيئنا وذكرنا ومولانا محمد نبي الرحمة وشفيء الأمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره وولاه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi penolong-penolong agama Allah, sebagaimana ketika Nabi Isa bin Maryam berkata kepada golongan Hawariyun, iaitu pengikut setia Nabi Isa, siapakah yang mahu menolongku dalam menyampaikan agama Allah? Lalu golongan Hawariyun berkata, kamilah penolong agama Allah. Lalu sebahagian daripada Bani Israel itu beriman dan sebahagiannya kufur kepada Allah. Lalu kami teguhkan orang-orang yang beriman itu melawan musuh mereka sehingga mereka mencapai kemenangan. Yang dihormati lagi dikasihi pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang saya hormati lagi saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, pertama dan utama kita memanjat kesyukuran kepada Allah Ta'ala kerana telah memberikan kita peluang yang Allah beri kepada kita cukup besar. Kita menikmati peluang tersebut. Nikmat yang Allah beri tidak lain dan tidak bukan sudah tentu keimanan yang kita kecapi pada hari ini, Islam yang kita anuti pada hari ini. Dua nikmat ni sangat penting kepada kita, sehingga kan Nabi SAW sebut kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in supaya memelihara iman dan Islam ini sungguh-sungguh dalam apa jua keadaan sekalipun. Sama ada kamu diugut, sama ada kamu ditentang, sama ada kamu ingin dibunuh, maka kedua keimanan ni, dua kenikmatan ni kamu kena jaga sungguh-sungguh. Sebab kenikmatan ini adalah tiket kamu nak masuk syurga Allah. Tanpa iman, tanpa Islam, sudah tentu kita tidak akan dapat menjejakkan kaki ke dalam syurga Allah Ta'ala. Oleh sebab tu, tuan-tuan yang saya hormati sekalian, Nabi SAW suruh kita jaga sungguh-sungguh dalam kita nak membina ketakwaan kita kepada Allah. Sifat takwa yang paling sebenar ialah kita melaksanakan segala suruhan Allah. Bukti kita bertakwa kepada Allah ataupun bukti takwa yang berada dalam diri seseorang itu ialah mereka itu beriman kepada Allah apabila dia sentiasa menunaikan perintah Allah mesti dengan ikhlas kerana Allah. Terasa bimbang jika sekiranya dia meninggalkan ataupun ketinggalan beramal dengan apa yang diperintahkan oleh Allah ataupun amalan-amalan ibadat yang dibuat berasa tidak sempurna, dan apabila dia mengerjakannya, dan kita melihat ketakwaan ini mesti kita letak dalam diri kita sebagaimana yang diajar kepada kita oleh Nabi SAW. Oleh sebab tu Allah beri kepada kita selaku umat Nabi SAW peluang untuk kita memperkukuhkan iman kita dalam bulan Ramadan. Allah beri peluang kepada kita untuk kita tambah takwa kepada Allah, untuk kita perkukuhkan takwa kepada Allah. Allah beri kenikmatan ini kepada umat Nabi SAW dalam bulan Ramadan. Oleh sebab tu
Dalam kita nak menjaga ketakwaan ini, kita mesti melihat Al-Quran mengajar kepada kita supaya kita berpegang dengan Al-Quran, berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok Al-Quran yang diturunkan kepada kita melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam secara munajjaman, secara beransur-ansur, nak mengajar dan mendidik kita sebagai umat Nabi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab tu, kalau kita tengok didikan dan juga pentarbiahan yang telah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, sangat berjaya, sangat memberi impak yang baik daripada masyarakat yang punah rana, daripada masyarakat yang rosak, daripada masyarakat yang kalau kita istilahkan masyarakat yang paling jahat ketika tu. Dah jahat lagu mana dah? Bunuh anak perempuan hidup-hidup. Sebab dia kata anak puan ni memberi malang kepada mereka. Minum arak, berzina, macam-macam dia buat. Berbunuhan sesama sendiri. Dak puas hati sikit bunuh. Dak puas hati sikit bunuh. Nak kabarnya jahatnya masyarakat Arab ketika tu. Allah lahirkan Nabi kita dalam keadaan dalam kalangan masyarakat tersebut, dan Nabi berjaya mendidik, mentarbiah kalangan tersebut menjadi insan yang beriman kepada Allah dan ditakuti oleh musuh-musuh Allah Ta'ala. Oleh sebab tu Al-Quran ni dia adalah panduan kepada kita. Kita kena jaga Al-Quran. Kita kena pandukan diri kita, kehidupan kita dengan Al-Quran Karim. Bukan hanya sekadar kita baca, tapi dalam masa yang sama kita mesti amalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran Karim. Oleh sebab tu Nabi sebut taraktu fikum amrayn lan tadillu ba'di ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Aku tinggal kepada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selagi mana kamu berpegang teguh dengan dua perkara ni. Apa dia? Al-Quran Karim dan juga sunnah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, kalau kita kaji hadis-hadis yang telah dikarang, yang telah dicari oleh ulama-ulama yang mutabar, Imam Bukhari, Imam Muslim, bukan sikit tuan-tuan, ratus ribu hadis. Ratus ribu hadis ni Nabi ajar kepada kita apa yang terkandung di dalam Al-Quran Karim. Tapi zaman sekarang ni ada juga kadang-kadang kita ni terlebih pandai barangkali nak berpegang dengan Al-Quran semata-mata. Tak boleh. Kena pegang dua perkara ni. Al-Quran kita pegang, hadis Nabi kita pegang. InsyaAllah kehidupan kita akan diberi petunjuk dan juga hidayah di sisi Allah Ta'ala. Dua perkara ni sangat penting. Sebab Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita ni sudah tentu nak memberi kepada kita hidayah. Hudan lil muttaqin, memberi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Kalau kita rasa diri kita bertakwa kepada Allah, sudah tentu kita jadikan Al-Quran Karim. Yang tidak ada Al-Quran ini keraguan. Allah sebut dalam Quran, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Al-Quran yang tidak ada padanya syak, yang memberi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Oleh sebab tu dalam Al-Quran ini dia memberi keterangan kepada kita. Keterangan tentang apa? Tentang kehidupan kita. Oleh sebab tu mukjizat yang paling besar yang Allah beri kepada Nabi kita adalah Al-Quran. Mukjizat ilmu yang akan kekal selama-lamanya sehingga hari kiamat. Nak banding dengan mukjizat-mukjizat lain, tak ada dah. Tak. Kalau kita baca sejarah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun kita baca sirah ataupun sejarah nabi-nabi yang terdahulu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak mukjizat-mukjizat yang Allah beri kepada nabi-nabi. Contoh Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah beri mukjizat dia. Tak, mukjizat apa? Mukjizat bila dia dibakar dia tidak terbakar. Tak hangus. Banyak lagi mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam diberi tongkat. Nabi Sulaiman diberi kelebihan untuk memerintah dunia. Nak kabarnya kepada tuan-tuan, Nabi kita Allah anugerahkan mukjizat ilmu, dan mukjizat ilmu inilah Al-Quran yang kita pegang pada hari ini, yang perlu kita amal, yang perlu kita amati sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Sidang hadirin muslimat muslimin yang saya hormati sekalian, oleh sebab tu kita melihat suasana yang ada pada hari ini,
Sekiranya manusia ataupun kita ataupun masyarakat yang ada pada hari ini kalau lari daripada Al-Quran, lari daripada petunjuk Al-Quran, lari daripada petunjuk Nabi SAW, sudah tentu mereka itu berada dalam keadaan sesat, berada dalam keadaan punah. Oleh sebab itu Allah memberi amaran kepada manusia dalam banyak ayat-ayat Al-Quran Karim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yusma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Allah kata sesungguhnya kami humbangkan di dalam neraka jahanam. Bahan bakar neraka jahanam itu terdiri dari kalangan jin dan manusia. Kami berikan mereka hati untuk mereka memahami ayat-ayat Allah, keterangan-keterangan yang disampaikan melalui pesuruh-pesuruh Allah. Mereka tidak gunakan hati itu untuk memahami ayat-ayat Allah. Kami berikan pandangan mata untuk melihat kebesaran Allah, tapi mereka tidak menggunakan panca indera mata yang Allah beri untuk melihat kebesaran Allah, untuk sujud kepada Allah. Kami beri pendengaran untuk mendengar kalimah-kalimah Allah, peringatan-peringatan Allah, azab-azab yang Allah beri janjikan kepada mereka yang tidak beriman kepada Allah. Mereka nafikan dan mereka tidak menggunakan deria pendengaran untuk mendengar peringatan-peringatan tersebut. Mereka laksana binatang, bahkan lebih sesak daripada binatang. Ini Allah sebut tuan-tuan dalam Al-Quran Karim. Nak suruhnya kita ni sebagai umat Nabi SAW kena pegang sungguh-sungguh Islam yang kita ada. Kena pegang dengan Al-Quran, kena pegang dengan sunnah Nabi SAW, supaya hidup kita ini tidak terumbang-ambing. Dan kita tengok bila manusia lari daripada Al-Quran, lari daripada hadis Nabi SAW, mereka berada dalam keadaan yang sesat. Mereka berada dalam keadaan berpenyakit. Kalau kita istilahkan mereka yang diberi amanah memerintah, mungkin barangkali tak ikut Al-Quran, mereka akan menggunakan akal fikiran untuk memerintah. Buat zalim kepada rakyat, buat macam-macam kepada rakyat. Begitu juga masyarakat yang lari daripada Islam, yang lari daripada Al-Quran. Berbagai-bagai penyakit yang akan merebak dalam masyarakat kita pada hari ini. Oleh sebab itu kita ni Allah beri pandangan mata, Allah beri hati, Allah beri telinga, supaya kita nilai apa yang berlaku sekeliling kita. Contoh bencana-bencana yang berlaku pada kita pada hari. Sebab apa? Mungkin ada sebab dan juga asbab yang Allah beri supaya kita ni kembali kepada Allah. Tak dulu pernah berlaku tsunami tak? 2003 duduk silap saya. Sebab apa berlaku? Ratus ribu orang mati. Ratus ribu orang mati. Sebab apa berlaku? Barangkali Allah nak uji manusia, nak uji masyarakat. Yang barangkali mereka lalai, yang mereka lari daripada landasan yang betul, supaya mereka kembali. Macam kita dulu, Mama 2013 dulu. Tak pernah kita fikir banjir di Kemamang. Berlaku banjir. Ada di kalangan kita rasa down gila, down sungguh-sungguh, rasa macam-macam lah. Allah uji supaya kita kembali kepada Allah, kita berharap kepada Allah, mohon pertolongan dengan Allah Ta'ala. Jadi benda-benda ini tuan-tuan yang saya hormati sekalian, kita kena kembali kepada Allah, kembali kepada agama yang sebenar, kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab tu Allah sebut dalam Al-Quranul Karim, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minun wa aksaruhumul fasikun. Adalah kamu sebaik-baik umat Muhammad yang dilahirkan supaya menyuruh manusia itu berbuat kebaikan, mencegah manusia daripada melakukan perkara yang mungkar. Seterusnya kamu beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Dan kalaulah ahli kitab itu, yakni Yahudi dan Nasrani itu beriman sebagaimana yang dikehendaki Allah, tentulah iman itu menjadi baik bagi mereka. Tetapi mereka ada di kalangan mereka itu beriman, dan di kalangan mereka itu kebanyakan fasik kepada Allah Ta'ala. Para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, oleh sebab tu kita melihat
dalam suasana yang ada pada hari ini, sebagaimana yang saya baca ayat yang sebelum daripada tadi, Allah Subhanahu Wa Taala nak cerita kepada kita dan juga menyuruh kepada kita supaya menjadi golongan Hawariyun, golongan yang membela agama Allah. Kalau kita tengok Nabi SAW, bagaimana Nabi mendidik dan juga mengajar para sahabat di kalangan anak muda yang menjadi pengikut setia kepada Nabi, golongan Hawariyun, golongan penolong kepada agama. Begitu juga kita hari ini, yang Allah beri panca indera kepada kita, yang Allah beri kekuatan kepada kita, yang Allah beri kenikmatan kepada kita, sudah tentu kita mesti menjadi golongan pembantu agama Allah untuk memastikan bahawa agama Allah ni terus berada di dalam keadaan yang baik, dan dalam masa yang sama kita akan berhadapan dengan musuh-musuh yang memberi ancaman kepada agama Allah Ta'ala. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, oleh sebab tu kalau kita baca dalam banyak ayat, banyak hadis Nabi SAW, Allah ni sebenarnya dia mampu nak jaga agama dia. Dia tak perlu pun kepada kita. Di antara ayat yang lain Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah azillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un alim. Apa kata Allah? Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad, lari daripada agama Allah, lari daripada agama Allah, murtad, tak mau tolong agama Allah, nescaya Allah akan ganti dengan satu kumpulan. Allah akan ganti dengan kumpulan yang lain. Kumpulan yang mana? Kumpulan yang Allah kasih kepada mereka dan mereka itu kasih kepada Allah. Mereka bersifat izzah, bersifat lemah lembut terhadap orang beriman, bersifat izzah, bersifat kuat di hadapan musuh-musuh mereka. Mereka berjuang di jalan Allah, mereka tidak takut kepada celaan orang yang mencela. Demikianlah Allah beri, Allah lahirkan kumpulan yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, maka sesungguhnya Allah maha luas kuasanya. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, oleh sebab tu kita ni sebagai umat Nabi SAW yang dilahirkan oleh Allah Ta'ala, yang berada di atas muka bumi ini, sudah tentu kita sangat-sangat berperanan dalam kita nak mempertahankan agama Allah. Hari ini tuan-tuan yang saya hormati sekalian, mungkin barangkali Islam sampai kepada kita ni secara baka, betul tak? Secara keturunan. Kalau kita tengok bagaimana perjuangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ketika kewafatan Nabi SAW, berlakunya peperangan Murtad, menentang Nabi palsu, Nabi yang mengaku ataupun orang yang mengaku Nabi, Nabi palsu, di kalangan Musallamatul Kazzab dan juga Sijah. Sijah ni nama orang, ngaku jadi Nabi. Ketika kewafatan Nabi, berlaku satu gerakan murtad yang sangat besar. Ratus ribu murtad. Semenanjung Arab sebahagian besar murtad, ikut Nabi palsu. Dalam keadaan umat Islam ketika itu dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq, dalam keadaan tersepit, macam mana nak buat? Allah timbulkan, Allah lahirkan kepimpinan Abu Bakar As-Siddiq bersama dengan para sahabat yang lain. Buat strategi, pertahankan Islam, berhadapan dengan musuh yang besar dengan bantuan daripada Allah Ta'ala. Dan Allah beri kemenangan tersebut. Ni para sahabat. Saya sebut kepada tuan-tuan, Islam yang sampai kepada kita ni secara keturunan. Mungkin kita rasa, oh biasa lah. Tapi Islam yang sampai kepada para sahabat, orang selepas daripada tu sangat suka melalui peperangan. Betul tak? Melalui halangan-halangan dan juga cabaran yang cukup besar, sehingga kan dia menikmati nikmat iman dan Islam itu secara benar. Kita ni patutnya kena letak dalam diri kita ni begitu. Biar Islam yang kita pegang ni sungguh-sungguh, rasa nikmat sungguh-sungguh, rasa hebat sungguh-sungguh. Kadang-kadang tak juga kita ni sebut Islam ni mepeh je dah. Kita kena tunjuk izzah kita. Kita tengok
Sayyidina Umar ketika jatuhnya kota Baitul Maqdis ke tangan Islam di zaman pemerintahan dia. Daripada Madinah dia pergi kota Baitul Maqdis, jauh. Hampir makan masa mungkin berhari, berbulan. Dia beri satu ucapan yang cukup menarik. Dia kata, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Famahma nabtaghi al-izza bi ghairi ma azallana Allah adallana Allah. Dalam satu ucapan yang cukup menarik, dia kata kita adalah kalangan manusia yang diberi kekuatan kemuliaan melalui Islam. Barang sesiapa yang mencari kemuliaan selain daripada kemuliaan Islam, tunggu saat Allah akan memberi penghinaan kepada mereka. Sehingga sebahagian besar padri-padri Kristian ketika itu masuk Islam kerana ucapan ini. Kerana izzah, melihat bagaimana kehaibatan peperangan yang berlaku ketika itu, Islam dapat kuasai Baitul Maqdis daripada tangan Kristian. Tuan-tuan, kita ni kena mulia dengan Islam. Jangan takut dengan Islam. Jangan mepeh dengan Islam. Tapi Islam yang kita pegang, kita kena ada izzah kita. Cara nak izzah kita mesti melalui kita. Kadang-kadang kita ni umat Islam dok tunjuk akhlak yang baik, dok tunjuk contoh yang baik. Macam mana orang nak tengok? Cuba kita tengok pedagang-pedagang Arab masa masuk ke tanah air kita satu ketika dahulu, daripada Timur Tengah, daripada Yaman mari. Apa yang mereka buat? Ada mari suruh perang, dok dia tunjuk akhlak yang baik, masuk dalam keadaan berniaga, bertutur dengan baik, akhlak yang baik, cara yang baik, sehingga orang ni cenderung hati nak tahu apa agama dia. Tak? Cuba kita baca sejarah tanah Melayu ni. Bermula daripada berapa? Sebahagian Hindu, sebahagian tak tahu, tak ada agama. Tapi masuk dia orang ni dengan cara baik, bawa Islam. Begitu juga kalau kita tengok sejarah Indonesia. Wali Songo, biasa dengar cerita Wali Songo. Wali Songo bawa Islam, tunjuk contoh yang baik, sehingga Islam bertapak dengan cara yang baik. Tak perang pun dulu, tapi dengan akhlak. Tu kita sebut, kita ni hari ni kita kena tunjuk hal, contoh yang baik kepada masyarakat bukan Islam. Contoh yang baik kita nak ajak masyarakat. Tu Allah sebut kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Allah sebut dalam ayat lain wal takum minkum ummatun yad'una ila khair. Kena ada satu kumpulan yang menyeru kepada kebaikan. Suruh manusia buat kebaikan, cegah manusia daripada buat maksiat. Kau ni buat kerja kita ni. Hari ni Allah beri peluang kepada kita tak? Kekuasaan macam mana kita boleh belajar benda ni. Jadi kita kena ambil peluang ni untuk kita seru, untuk kita suruh orang buat kebaikan, cegah manusia daripada buat maksiat, perkara-perkara yang mungkar kepada Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, peranan ni sangat besar. Peranan ni kita tak boleh buat seorang. Kita kena buat secara berjemaah. Oleh sebab tu kita kena berada dalam jemaah. Talzamu bil jamaah kata Nabi. Hendaklah kamu bersama dengan jemaah. Ya, kita tak nafi ada di kalangan kita kadang-kadang kita nak buat kebaikan, tapi kita tak mampu nak buat kebaikan seorang. Hari ni kita mari masjid, kita ada jawatan kuasa masjid, kita ada jawatan kuasa surau. Dengan jawatan kuasa surau ni kita boleh buat program, kita boleh ajak orang, kita boleh program besar, kita boleh melih lembu sama-sama. Jadi kalau kita nak buat kebaikan seorang, boleh, tapi kadang-kadang dia memberi cabaran yang besar lah kepada seseorang. Jadi oleh sebab tu Nabi sebut dah kepada kita supaya kita bersama dengan jemaah. Jangan lari daripada jemaah. InsyaAllah kita cukup yakin dan percaya Allah akan memberi kebaikan dan juga menolong kita dalam apa jua keadaan sekalipun. Allah berfirman lagi, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rusulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn. Dzalikal fawzul azim. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, adakah mahu aku tunjuk kepada kamu satu perniagaan yang menyelamatkan kamu daripada azab api neraka? Apa perniagaan tersebut? Kamu beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya dan berjuang di jalan Allah Ta'ala
dengan harta dan jiwa raga kamu. Demikianlah itu terlebih baik jika sekiranya kamu mengetahui nescaya Allah mengampunkan dosa-dosa kamu. Keuntungan yang kita dapat, perniagaan kita, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, kita berjuang di jalan Allah, pertahankan agama Allah dengan harta dan jiwa raga kita, Allah ampun dosa-dosa kita. Allah ampun dosa-dosa kita dan Allah masukkan kita ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan Allah tempatkan kita di dalam syurga yang dikenali sebagai syurga Adam. Demikianlah itu kejayaan yang paling besar yang Allah beri kepada orang yang beriman. Dan pemberian yang lain yang paling kamu suka ialah pertolongan daripada Allah dan juga kemenangan yang hampir, dan sampaikan berita gembira kepada orang yang beriman. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, kau ni Allah sebut dalam surah As-Saff. Allah nak ajar kepada kita dan Allah nak memberi tahu kepada kita satu perniagaan yang sangat memberi keuntungan kepada kita. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, kita berjuang di jalan Allah dengan jiwa raga kita, harta benda kita. Apa yang Allah beri, Allah akan ampunkan dosa kita. Allah akan masukkan kita ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan ditempatkan kita di dalam syurga yang dikenali sebagai syurga Adam. Tuan-tuan, ni adalah kelebihan yang Allah beri kepada orang yang beriman kepada Allah dan juga orang yang berjuang di jalan Allah Ta'ala. Kita ni, hidup kita ni tuan-tuan, kita kena ingat, kita bukan hanya sekadar kita nak beribadat kepada Allah. Kita bekerja, kita beribadat. Bukan hanya sekadar kita nak mari masjid semata-mata, tapi dalam masa yang sama kita kena perkukuhkan kedudukan kita ini dengan jemaah, dengan Islam yang kita anuti pada hari ini. Oleh sebab tu ini adalah perkara yang sangat besar dalam kehidupan kita. Kalau kita tak jaga macam ni, kita bimbang dan juga kita takut, kita akan lari daripada agama Allah dan kita akan dihumbangkan ke dalam neraka Allah Ta'ala. Oleh sebab tu para ulama dan juga orang-orang yang terdahulu daripada kita ni, dia telah menggariskan beberapa perkara yang pentinglah dalam kita nak menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang dekat dengan agama, dan juga orang yang hampir dengan ajaran yang ditinggalkan kepada kita oleh Nabi SAW. Satu ketika Nabi bersama dengan para sahabat. Dalam keadaan Nabi berkumpul tu, Nabi buat satu garisan dulu. Nabi kata, inna haza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula. Nabi kata. Nabi sebut kepada sahabat dia, Nabi buat garisan lurus, Nabi buat cabang-cabang kiri dan kanan. Nabi kata, ni sambil tunjuk garis lurus ni. Inna hazi Nabi kata, inilah dia jalan yang lurus. Jangan kamu mengikut jalan-jalan yang lain. Barang sesiapa yang mengikut jalan yang lain, jalan kebenaran yang aku bawa, nescaya kamu akan porak-poranda dan juga kamu akan berada dalam keadaan sesat di sisi Allah Ta'ala. Para hadirin yang saya hormati sekalian, dalam ayat yang kita baca tadi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyifatkan orang yang beriman dan menolong agama Allah sebagai peniaga yang mencari keuntungan. Bukankah orang yang berniaga itu, kalau kita tengok, dia memang nak cari keuntungan. Dalam kehidupan kita tak ada orang yang berniaga yang tak mau cari keuntungan, tak? Jadi apa yang Allah sebut ni, Allah beri keuntungan yang besar kepada orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan berjuang di jalan Allah Ta'ala. Allah sebut lagi, ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, nescaya Allah akan menolong kamu dan menetapkan kaki kamu, yakni pendirian kamu di dalam agama Allah Ta'ala. Ayat ni Allah sebut menolong Allah, yang bermaksud menolong agama Allah. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri sebenarnya tidak perlukan pertolongan daripada kita. Jaminan daripada Allah ialah ia akan menolongmu, yakni menolong ketika kamu berada dalam kesempitan hidup. Dalam keadaan kita kesempitan hidup, kalau kita mohon kepada Allah, Allah beri pertolongan tersebut. Begitu juga menolong kamu dalam menghadapi masalah, menolong kamu ketika kamu memerlukan bantuan, dan juga lain-lain pertolongan yang kamu perlukan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bantuan dan juga pertolongan yang sangat diharapkan, yang paling penting
Kata Allah Ta'ala ialah pertolongan di alam barzah dan juga pertolongan di padang mahsyar, sebagaimana yang Allah janji kepada kita ni, kita akan mati dan kita akan dihisap oleh Allah Ta'ala. Kau ni perkara yang sangat besar yang perlu kita letak dalam diri kita, bahawa kita perlukan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yansurannallahu man yansuruh innallaha laqawiyyul azim. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Kita tengok Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan maksud Allah, kita membantu agama Allah dengan maksud mempunyai bidang yang sangat luas. Contoh, kita ada ilmu. Hari ni kita mari nadah, kita dapat ilmu. Kita tolong agama Allah dengan kita sampaikan ilmu kepada orang. Tak, bukan hanya sekadar kita berperang. Perang tu satu hal, tapi kita boleh tolong dalam banyak pelbagai kaedah dan juga pelbagai sumbangan yang boleh kita sampaikan. Kita sampaikan syarahan, kuliah, mengajar, kita menulis, menyumbang. Tak, hari ni kalau kita tengok, kita ni banyak platform media masa yang ada pada hari ni. Kita ada Facebook, kita ada Twitter, kita ada TikTok. Kita boleh berdakwah melalui medan sosial yang ada pada hari ni. Kadang-kadang kita ni ialah nak kabarnya bila tengok, ialah kalau dalam Facebook, dalam TikTok tu learning, anak-anak muda kalau tengok TikTok memang gila-gila lah. Tahu? Macam-macam dalam TikTok ni. Tapi kita ni, kalau kita boleh ambil peluang yang ada, kita berdakwah melalui TikTok, kita berdakwah melalui Facebook. Hari ni contoh live yang kita buat dalam telefon kita je. Kalau 3310 tak ada lah. Telefon yang smartphone dia panggil. Mana kita boleh berdakwah. Kadang-kadang duduk saja rekod sikit, cakap sikit, berdakwah dah. Tak? Hari ni kita kena ambil peluang ni tuan-tuan. Kita jangan harap hanya kepada asatizah, kepada da'i-da'i. Kita adalah da'i. Kita adalah orang yang bertanggungjawab untuk berperanang dalam sampaikan agama kepada masyarakat luar. Saya baru ni temu dengan kawan-kawan lah, adik-adik yang muda ni. Kadang-kadang kita cakap dengan dia tu, dia remeh-remeh je, tapi gitulah. Seolah-olah tidak ada gambaran agama dalam hidup dia. Jadi benda ni, tuan-tuan yang saya hormati sekalian, kita kena ambil peluang dalam kita berdakwah. InsyaAllah kita guna media masa yang ada ni untuk sampaikan kepada mereka yang memerlukan. Begitu juga dalam kita nak tolong agama Allah, mesti dengan harta benda kita. Harta benda kita ni sangat penting juga. Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata setiap amalan anak Adam ni dia akan terputus melainkan 3 perkara. Yang pertama, ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang kamu sampaikan kepada orang dan ilmu tu dimanfaatkan. Sampai ilmu tu dimanfaatkan. Kita ajar orang semayang, orang tu boleh semayang sebab kita, pahala sampai kepada kita walaupun kita dah mati. Tak, sedekahun jariah, kita beri sedekah, sumbangan jariah seikhlas hati. Tak kira lah 1% ke 2% ke RM1 ke RM2 ke, sedekahun jariah dengan ikhlas kita bagi kepada orang dan orang dapat manfaat. Sedekah tu pahala akan sampai kepada kita walaupun kita mati. Dan yang ketiga, waladun soleh yad'ulah, anak yang kita lahirkan, yang kita didik menjadi anak yang soleh, yang sentiasa berdoa kepada kita untuk Allah ampunkan dosa kita ni. Benda tu sampai kepada kita. Jadi dalam perjuangan ni kita nak tolong agama Allah ni, bukan sekadar kita boleh nak sampaikan ilmu, nak tolong orang, kita juga boleh menyumbang dengan harta kita. Sebab sumbangan-sumbangan ni sangat penting lah. Contoh kita tengok ketika Nabi lancar derma ketika peperangan Tabuk ni peperangan yang sangat besar kot. Dia memakan perjalanan yang sangat lama. Satu ketika Sayyidina Umar sebut, hari ni aku nak jadi orang yang paling banyak menderma, dia kata. Separuh harta aku akan beri kepada peperangan Tabuk. Oh, ingatkan banyak dah. Nabi tanya Sayyidina Umar, mau banyak mana? Separuh wahai Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar banyak mana? Aku tidak meninggalkan melainkan Allah dan Rasul kepada keluarga aku. Beri belaka. Jadi Sayyidina Umar kata, aku dah lawang Abu Bakar, dah lawang. Nak kabarnya ni adalah sedekah ataupun sumbangan yang disampaikan, yang diberi kepada perjuangan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in.
Sidang hadirin, tuan-tuan yang saya hormati sekalian, oleh sebab tu kita kena lihat kita sebagai orang yang beriman kepada Allah mesti menjadi penolong agama Allah. Mesti menjadi penolong agama Allah. Dalam apa jua keadaan sekalipun, rentetan daripada ayat yang kita baca ni, kita mesti menjadi penolong agama Allah. Sementara orang-orang kafir menjadi penolong kepada syaitan. Kita tak boleh. Kita tak boleh tergolong dari kalangan ataupun bersama-sama dengan penolong-penolong syaitan yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran Karim. Oleh sebab tu kalau kita tengok ada satu ayat Al-Quran, Allah beri peringatan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Allah sebut, wahai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara menyeluruh, yakni beramal dengan Islam secara menyeluruh. Bukan ambil Islam separuh, ambil ideologi lain separuh, tak boleh. Tapi Allah sebut ambil ataupun masuk Islam, beramal dengan Islam secara menyeluruh. Dan jangan sekali kamu mengikuti jejak langkah syaitan, kerana syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata. Ni Allah sebut dalam Al-Quran Karim. Jadi kita ni kena jadi penolong agama Allah, dan kita tidak mahu berada dalam keadaan kita lalai dengan ideologi yang sesat dan juga yang menyeleweng daripada agama yang Nabi SAW sampaikan kepada kita. Para hadirin muslimin dan muslimat yang saya hormati sekalian, oleh sebab tu dalam apa jua keadaan sekalipun pada hari ini, kita kena melihat, kita kena perkukuhkan keimanan kita, perkukuhkan amal perbuatan kita, ibadat kita, dan juga Islam yang kita pegang pada hari ini kita kena jaga dengan baik. Kalau kita tengok para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dalam nak mempertahankan iman dan Islam ni, sebagaimana sahabat Ka'ab al-Arab, Bilal bin Rabah, Sumayyah, keluarga Sumayyah Ammar bin Yasir, demi nak mempertahankan Islam ni, mereka berhadapan dengan cabaran yang cukup luar biasa. Dibunuh, disula melalui kemaluan, disikap belakang dengan sikat besi yang panah sehingga menjatuhkan ataupun meluruhkan daging dan juga darah. Sebab apa? Sebab nak mempertahankan iman dan Islam yang ada pada diri dia. Jadi ini adalah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Sebab tu Allah sebut, lau kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'u walakin ba'udat alaihi musyaqqah. Wahai Muhammad, jika Islam yang kamu bawa ni, kamu ajak orang ni supaya beriman kepadamu ni, wahai Muhammad, dia adalah satu perkara yang singkat. Mengajak orang ni asal boleh menang dah. Nescaya kamu akan lihat ramai manusia akan ikut kamu, wahai Muhammad. Tetapi Islam yang kamu bawa, Islam yang kamu suruh orang, Islam yang kamu ajak orang supaya buat kebaikan, Islam yang kamu ajak orang supaya memberi sumbangan, Islam yang kamu ajak orang ni supaya buat perkara-perkara yang memberi manfaat kepada manusia, dia adalah perjuangan yang sangat jauh. Kamu akan berhadapan dengan ranjau, kamu akan berhadapan dengan duri, kamu akan berhadapan dengan keperitan dan juga kepayahan. Kau ni Allah sebut pada kita. Allah beri peringatan supaya kita ni pegang sungguh-sungguh dengan iman Islam yang ada kepada kita. Para hadirin muslimin dan muslimat yang saya hormati sekalian, oleh sebab tu benda-benda ini adalah perkara yang sangat besar dalam kita nak memperkukuhkan bukan hanya sekadar Islam yang kita dapat ni sekadar baka dan keturunan, kerana kita dilahirkan daripada ibu bapa yang beragama. Ada yang hanya beribadat secara Islam, tapi cara hidup, berniaga, bergaul, memerintah kerajaan tidak mengikut cara Islam. Kita tak mahu begitu. Kita tak mahu begitu. Ini adalah sebahagian daripada gerak kerja syaitan dan juga cara dilalaikan oleh syaitan yang merupakan musuh kita yang nyata yang disebut oleh Allah Ta'ala. Dan kita tengok ni adalah punca dan juga sebab-sebab segala keburukan dan juga kejahatan yang menimpa umat manusia yang ada pada hari ini. Sangat besar yang berlaku kepada manusia pada hari ini, dan keadaan ini kita tak boleh biar saja, tak boleh tengok saja. Semua pihak yang sayangkan agama Islam dan umatnya wajib bangkit berusaha untuk kita selamatkan umat Islam dan juga masyarakat Islam yang lari daripada Islam, yang lalai daripada Islam yang ada di keliling kita pada hari ini. Hanya kita kembali kepada Islam, tidak ada cara yang lain, kerana semua ini adalah daripada Islam. Yang selain daripada itu, dia akan menyesatkan kita. Allah sebut dalam satu ayat yang cukup menarik,
wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma faqad kunta basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa wa kadzalika najzi man asyrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wal azabul akhirati ashudda wa abqa. Maksudnya Allah sebut, dan sesiapa yang berpaling ingkar daripada ingatan petunjukku, maka sesungguhnya adalah baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan himpunkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Lalu dia berkata, wahai Tuhan kami, mengapa kamu himpunkan aku dalam keadaan buta? Padahal satu ketika dahulu aku hidup di dunia, aku diberikan penglihatan untuk melihat. Lalu Allah berfirman kepada mereka, demikianlah keadaannya, telah datang ayat-ayat keterangan kami kepadamu, lalu engkau melupakan dan meninggalkan keterangan tersebut, dan demikianlah engkau pada hari ini dilupakan serta ditinggalkan. Demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak beriman kepada ayat-ayat keterangan Allah, dan demi sesungguhnya azab akhirat lebih besar dan juga lebih kekal. Ingatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membebaskan Mekah suatu ketika dahulu, memerdekakan tanah airnya ni daripada bangsa dia sendiri yang telah beramal secara jahiliah. Tak, Nabi berperang bukan dengan lain, dengan kerabat dia, dengan bangsa dia sendiri, dengan anak beranak dia. Dan kalau kita tengok, begitu juga bagaimana Islam telah mengalahkan bala tentera Ahzab. Tentera Ahzab ni, peperangan Ahzab ni dia berlaku dalam bulan Ramadan dan juga dalam bulan Syawal. Kalau kita baca sejarah, kalau kita tengok, kalau kita baca, kalau biasa kalau kita takbir kita sebutkan wa hadzamal ahzab wahdah, Allah membinasakan bala tentera Ahzab dengan dirinya yang Maha Esa. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, oleh sebab tu kita ni kena letak dalam diri kita ni keyakinan yang penuh kepada Allah. Saya sebut kepada tuan-tuan, ketika berlaku peperangan Ahzab, peperangan Ahzab ni dia dikenali juga peperangan Khandaq. Khandaq ni peperangan yang Nabi bersama dengan para sahabat dia menggali parit nak berhadapan dengan tentera musuh yang besar. Sebab apa kita sebut tentera musuh yang besar? Sebab ketika tu sebahagian orang-orang ataupun sebahagian kalangan negara-negara ni dia bersatu. Dia nak menghapuskan Madinah ketika tu. Dipanggil peperangan Ahzab, peperangan yang berpakat. Bersekutu, ada ni kok. Tak, peperangan bersekutu. Nak serang Islam. Kalau kita baca sejarah ketika tu, umat Islam ketika tu berada dalam keadaan cukup tertekan. Seolah-olah telur yang berada di ujung tanduk dah ni. Dah semua kepung. Madinah kecil je tapi kepung belaka. Sekat bekalan makanan, orang nak masuk, nak keluar masuk tak boleh. Dalam keadaan tertekan. Lalu Salman Al-Farisi ni sebut, wahai Rasulullah, kami ni kalau di Farsi dulu, Parsi di Iraq, kami berperang berhadapan dengan tentera yang besar ni, wahai Rasulullah, kami buat khandaq, kami buat parit. Lalu Nabi terima cadangan tersebut. Nabi kata, suruh, Nabi buat perancangan, Nabi panggil sahabat ni ada berapa ratus orang. Nabi kata setiap seorang ni mesti gali banyak ni. Sekaki, ada diberi lah perimeter itu. Lalu sahabat ni buat. Masa Nabi tengah gali-gali itu, Nabi sebut kepada sahabat, Allah beri wahyu. Nabi sebut, la tuftahanna Konstantiniyah fala ni'mal amirwa wala ni'mal jaish zalikal jaish. Nabi kata akan dibuka kota Konstantinopel. Dalam keadaan umat Islam ketika tu perang Ahzab ni kena kepung dah ni. Nabi beri keyakinan pada sahabat. Nabi kata akan dibuka kota Konstantinopel. Konstantinopel ni dia berada di Istanbul ni, Turki. Ketika tu Istanbul ni dia menjadi kuasa besar dunia. La tuftahanna Konstantiniyah. Sebaik-baik raja yang membuka, sebaik-baik tentera yang berjaya membuka kota Konstantinopel. Apa agak-agaknya perasaan sahabat ketika tu? Ya ke tak? Kalau kita lah. Tapi keyakinan yang ada pada diri sahabat ni, dia yakin Allah. Mulut keluar daripada Nabi ni dia bukan hawa nafsu. Wa ma yantiqu anil hawa. Tidaklah yang keluar daripada mulut Nabi itu daripada hawa nafsu.
melainkan wahyu yuha, melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepada Nabi. Bila sebut gitu gembiranya para sahabat, makna kata mungkin hari ni bukan kata kita ni, bukan terakhirlah duduk dalam bumi ni, duduk di Madinah ni. Makna kata Islam ni akan terus bersinar. Islam ni akan terus berjaya. Islam ni akan terus memerintah. Kuasa besar ketika tu boleh jatuh. Bila dapat keyakinan daripada Nabi ni, para sahabat ni terus bekerja. Bekerja dengan keyakinan yang ada, keimanan yang ada dalam diri dia. Allah beri kemenangan dalam peperangan Ahzab. Tuan-tuan tahu tak, daripada Nabi sebut ni, dengan kota Konstantinopel jatuh ni berapa ratus tahun? Bukan esok lusa boleh menang. Tak, bukan 10 tahun. Kalau kita ni ialah baru beberapa tahun, 15 tahun baru boleh kata. Mungkin 800 tahun daripada Nabi bersabda tu, kota Konstantinopel ni baru jatuh oleh Sultan yang dikenali sebagai Sultan Muhammad Al-Fatih. Kalau kita baca sejarah dia cukup menarik. Bagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih ni menggerakkan tentera dia. Dia kalau kita pergi kat Istanbul tu, dia ada satu dipanggil Golden dia dipanggil Semenanjung, dipanggil dipanggil tu lah macam ke terusang itu. Tapi terusang tu nak masuk, dia akan dihalangi oleh bung-bung yang menyala atas air dan juga rantai yang dipasang bawah laut. Kapal-kapal ni mustahil boleh masuk. Tapi Sultan Muhammad Al-Fatih ni dia bawa kapal ni menyeberangi gunung yang ada situ. Tengok ah. Kapal ni jadi macam laut, gunung tu menjadi lautan. Kapal tu buat tu. Nak kabarnya betapa hebatnya tentera yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Ini kita baca semula. Saya sebut sahabat dia yakin dengan apa yang Nabi sebut, dia berjaya mengalahkan musuh dalam peperangan Ahzab. Tak. Jadi kita kena letak keyakinan dalam diri kita bahawa Islam ni akan bersinar. Tapi nak bersinar, nak supaya Islam ini dijaga, kitalah orang yang bertanggungjawab menjaga agama Allah Ta'ala. Bukan kita harap kepada orang lain, tapi kita kena letak dalam diri kita, aku bertanggungjawab untuk jaga agama Allah. Nak jaga agama Allah, kita mesti ada kekuatan. Bukan hanya kekuatan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita dan juga jemaah yang ada di dalam masyarakat kita pada hari ini, insya-Allah. Jadi saya cukup yakin dan percaya, mudah-mudahan kita menjadi hamba yang benar-benar bertakwa kepada Allah Ta'ala. Jadi sekadar yang saya sampaikan pada malam ini. Jadi untuk makluman juga pada sahabat, untuk hujung minggu ni kita ada satu program lah, Karnival sambutan 70 tahun peringkat PAS kawasan Kemaman yang akan berlangsung di Astaka ni. Program-program yang sangat menarik lah. Maknanya ada pengisian ilmu, kuliah duha oleh Al-Fadhil Ustaz Haslin Bollywood. Kita ada kuliah forum perdana oleh Ustaz Badli Shah dengan Ustaz Haryanto. Jadi saya bagi pihak pengajar, saya menjemputlah hadirin hadirat untuk bersama menjayakan program tersebut. Dalam masa yang sama juga ada gerai dan juga sukan-sukan pemuda lah. Jadi kita boleh bersama-sama dalam menjayakan program tersebut. Jadi adalah cerita ni. Yang pertama, mohon sumbangan untuk pembinaan rumah hanyut di Kampung Lanar Mempateh, Lancang, Pahang. Target 2 hari siap, mula kerja 21 hari bulan ni hingga 22. Ada lama dah esok lusa ni. Tak? Mana-mana yang nak menyumbang, nak memberi sumbangan untuk membina rumah, boleh berhubung dengan pihak surau. Dan juga malam ni saya lancar lah untuk program yang akan berlangsung hujung minggu ni. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.